Assalamualaikum, saya Naraini binti Muhammad Zaidi. Nombor matrik saya 1080, nombor 1F2004 dan kawan-kawan saya iaitu Nur Syamimi Ahmad, Nur Syaliana binti Sajuri dan Muhammad Syahid Adam Beramlan ini mengulaskan tentang pengabaian didikan agama oleh ibu bapa menyebabkan ramai anak-anak remaja masa kini tidak tahu membaca Al-Quran dan solat dengan sempurna. Assalamualaikum, nama saya Syahid Adam Beramlan, nombor matrik 10DAT 21F2019. Suspek yang menetak ibu dan bapa kandungnya di Kampung Kemahang, Benta Lipis semalam didapati positif dadah jenis metamfetamin. Suspek ini Berdasarkan video yang didayangkan tadi, sedikit ulasan yang boleh saya katakan ialah pada era ini ramai ibu bapa yang lebih mementingkan kerjanya dari anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Oleh yang demikian, remaja kini semakin berani mencuba hal baru dengan mengambil dadah sebagai penyelesaian masalah. Selain itu, ibu bapa juga perlu meluangkan masa untuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak supaya tidak terjerumus dalam pengambilan benda terlarang. Bak kata pepatah, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Bahasa tersebut bermaksud satu bentuk peringatan agar sentiasa mengutamakan anak sendiri yang merupakan tanggungjawab dan amanah kepada kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syaliana Sajuri. Nombor matrik 10 DAT 21F 2025 ini menerangkan tentang objektif yang bertajuk pengabaian didikan agama oleh ibu bapa yang menyebabkan ramai anak-anak remaja masa kini tidak tahu membaca Al-Quran dan solat dengan sempurna. Objektif yang boleh dipelajari dari keseluruhan video ini adalah yang pertama, peranan ibu bapa dalam memberi pendidikan agama kepada anak-anak dan isu berkenaan masalah ini dalam kalangan ibu bapa masa kini. Nombor dua, faktor berlakunya pengabaian didikan anak-anak terhadap agama. Yang ketiga, kesan daripada pengabaian dalam memberi didikan agama terhadap anak-anak. Yang terakhir ialah langkah yang ibu bapa perlu laksanakan bagi memastikan anak-anak masa kini mendapat didikan agama yang secukupnya. Saya akan menerangkan 4 peranan ibu bapa dalam memberi pendidikan agama kepada anak-anak dan isu berkenaan masalah dalam kalangan ibu bapa masa kini. Peranan pertama, ibu bapa perlu mainkan peranan dalam mendidik anak-anak, antaranya ibu bapa perlu lebih meluangkan masa bersama anak-anak. Kita sering melihat kebanyakan ibu bapa lebih menghabiskan masa mereka dalam kesibukan bekerja sehingga tiada masa untuk bersama anak-anak, menyebabkan mereka merasa terpinggir sehingga mereka mengambil tindakan di luar jangkaan. Hal ini perlu diambil perhatian di kalangan ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak terjerumus ke jalan yang merosakkan mereka. Peranan kedua ialah memberi didikan agama secukupnya kepada anak-anak amatlah penting dalam membentuk dan mendidik mereka untuk menjadi insan yang soleh dan solehah. Ibu bapa merupakan contoh yang paling utama dan hal akhlak dan penghayatan nilai Islam. Sekiranya ibu bapa itu menghayati ajaran dan amalan Islam di rumah mereka, ini tidak menarik anak-anak untuk mengikutinya, dan begitulah sebaliknya. Sebagai sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah kamu baguskan akhlaknya. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi dalam memberi didikan agama dan akhlak yang baik supaya mereka menjadi seorang yang berguna kepada agama, negara dan masyarakat. Setiap didikan dan pembentukan sahsia seorang anak bermula dari ibu bapa. Sekiranya didikan itu dari didikan dengan cara yang baik, maka eloklah segala tingkah laku mereka seperti mana sabda Rasulullah SAW berkata, semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Maka kesalahan ibu bapa lah yang menjadi mereka Yahudi, Nasri dan Majusi. Peranan yang ketiga, ibu bapa perlulah berperanan dalam mendidik anak-anak mereka semasa kecil lagi dan mendisiplinkan diri mereka daripada segala perkara yang dilakukannya bagi melahirkan seorang yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa perlu mendidik dengan cara yang dituntut oleh Islam sebagaimana contoh teladan didikan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya yang mengutamakan pendidikan akidah, di mana itulah penyelamat anak-anaknya ketika sesuatu yang tidak dapat menolongnya selain pertolongan Allah, kerana Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Janganlah kita mendidik anak-anak dengan memberi kesan kepada jiwa mereka.
ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan cara yang baik, kerana dalam mendidik atau mengajar seseorang perlulah dengan cara tersebut. Kerana akan membuat anak-anak merasa aman dan merasa bahawa ibu bapa mengambil berat tentangnya. Seorang anak dia tidak akan melibatkan diri mereka dalam gejala-gejala yang boleh merosakkan mereka, melainkan ibu bapa itu bijak dalam memainkan peranan mendidik anak-anak. Peranan yang keempat, memperlihatkan tingkah laku anak-anak juga merupakan peranan penting dalam mendidik anak-anak. Segala tingkah laku anak-anak, ibu bapa perlulah mengambil tahu dengan siapa mereka berkawan, di mana mereka pergi, apa yang mereka buat ketika ketiadaan bersama mereka dan sebagainya. Kerana peranan ini dapat mengelakkan anak-anak daripada terjebak dalam perkara yang membawa kerosakan akidah, akhlak dan moral mereka. Kesimpulannya, untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak. Begitu juga di dalam suasana kekeluargaan, juga boleh mempengaruhi perwatakan anak-anak. Keluarga yang mesra dan harmoni akan melahirkan personaliti yang positif, ceria dan sihat. Manakala keluarga yang kucang kacir, kerap bergaduh dan pecah belah menyebabkan suasana menjadi dingin dan kaku. Jika keadaan sebegini wujud dalam keluarga, ia mempengaruhi perkembangan jiwa dan anak-anak. Sekian, terima kasih. 4 faktor berlakunya pengabaian didikan agama terhadap anak-anak. Yang pertama, ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan. Yang kedua, ibu bapa mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Dan yang ketiga, ibu bapa terlalu sibuk dengan komitmen. Dan yang terakhir ialah ibu bapa kurang memberi didikan dan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak. Yang pertama ialah ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan. Sejajar dengan itu, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak semenjak kecil lagi. Bak kata pepatah, meletup bulu biarlah dari rebuhnya. Sebaiknya, ibu bapa mengagungkan kemodenan hingga mengabaikan anak-anak dalam didikan agama. Hal ini kerana mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi setiap masa kini. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. Misalnya, menggalakkan anak-anak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulia. Di samping itu, mereka seharusnya memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaya lagi. Jelaslah, hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. Seterusnya ialah pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak. Sebagai centusan minda saya yang pertama, anak-anak akan mengabaikan ajaran Islam. Hal ini terjadi kerana sikap ibu bapa yang kurang peka dalam memberi bimbingan yang secukupnya terhadap anak-anak mereka. Sesetengah dari mereka hanya memberikan didikan akademik sahaja. Oleh itu, tercetuslah sikap anak-anak yang kurang sopan dan melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, mencuri dan menipu. Bagi menipu segala lontaran idea yang telah dinyatakan, jelaslah di sini bahawa anak-anak harus diberi didikan agama dan pendedahan dari awal tentang ajaran Islam. Selain itu, pada era ini, ibu bapa terlalu sibuk bekerja sehingga gagal melaksanakan tanggungjawab serta peranan mereka sebagai ibu bapa. Pada realitinya, mereka tidak dapat dinafikan bahawa emosi ibu bapa juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Hal ini kerana terdapat segelintir ibu bapa yang melepaskan emosi mereka terhadap ahli keluarga. Berdasarkan pembincangan di atas, dapat dikonklusikan bahawa ibu bapa mestilah memainkan peranan mereka untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah meluangkan masa bersama ahli keluarga mereka seperti membawa keluarga bercuti. Secara tidak langsung, ia akan memupuk rasa tanggungjawab, perasaan kasih sayang, sokongan ikatan keluarga yang kukuh dalam sesebuah kekeluargaan. Dan yang terakhir ialah ibu bapa kurang memberi pendidikan dan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak. Setiap ibu bapa perlu bertanggungjawab mendidik anak-anak dengan pendidikan agama supaya anak-anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu bapa perlu menjaga diri anak-anak dari perkara yang boleh merosakkan dirinya seperti sama ada dari segi pemikiran dan fizikal.
Menekankan kepada pendidikan agama harus diberikan perhatian yang serius dalam pembentukan sasiah mereka. Islam juga telah menggariskan panduan dalam pendidikan anak-anak. Antaranya ialah mengajar mengenai sifat-sifat ketuhanan, mengajar cara sembahyang, mengajar Al-Quran dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dengan kali ini saya akan menerangkan tentang 4 kesan pengabaian didikan agama terhadap anak-anak. Antara 4 kesan pengabaian didikan agama ialah: yang pertama, anak-anak akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah diatur kerana dari kecil mereka sudah dididik dengan manjaan ibu bapa. Oleh itu, kes anak derhaka kian hari kian meningkat dan menyebabkan anak muda masa kini susah untuk disuruh menunaikan solat. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi mendidik anak-anak kerana meletup bulu biarlah dari rebung. Selain itu, pengabaian didikan kepada anak-anak juga akan menyebabkan anak-anak akan menjadi remaja yang liar. Contohnya, ibu bapa yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya mengakibatkan anaknya keluar sehingga lewat malam tanpa memberitahu ibu bapa. Ini akan menimbulkan fitnah dan menyebabkan ramai pihak akan menganggap remaja seperti ini seseorang yang liar dan tidak takut akan perintah Allah. Jadi, ibu bapa perlu menekankan dan memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak agar pengabaian terhadap anak-anak tidak berlaku. Seterusnya, pengabaian didikan agama terhadap anak-anak juga mengakibatkan anak-anak menganggap tidak tahu membaca Al-Quran itu perkara biasa. Era ini, bagi remaja yang kurang didikan agama, tidak tahu membaca Al-Quran adalah perkara biasa kerana sejak azali, ibu bapa yang lalai dan mementingkan kerja lebih dari didikan agama tidak pernah menerapkan atau mengajar tentang betapa pentingnya baca Al-Quran kepada seseorang yang beragama Islam. Pengabaian didikan agama kepada anak-anak yang keempat ialah anak-anak yang kurang didikan agama tidak tahu batas dalam pergaulan lawan jenis. Contohnya, lelaki dan perempuan berduaan dalam kereta. Pada zaman ini sudah biasa bagi mereka dalam pergaulan tanpa batas kerana sejak azali mereka sudah bergaul dan tidak mementingkan aurat atau batasan sesama lawan jenis. Seperti menentang minyak yang penuh, ibu bapa perlu menitik beratkan perkara ini agar tidak berlakunya sesuatu maksiat atau zina yang azabnya sungguh luar biasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Ahmad. Nama metrik 10 DAT 21F2038. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Kini giliran saya ingin membentangkan 4 langkah yang ibu bapa perlu laksanakan bagi memastikan anak-anak masa kini mendapat didikan agama yang secukupnya. Langkah yang pertama adalah memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran sejak dari lahir. Langkah yang kedua adalah mengajar anak tentang dasar-dasar Islam. Langkah yang ketiga adalah memberi contoh teladan yang baik dan mengajar solat. Langkah yang keempat adalah mengajar anak tentang bersedekah dan memberi. 4 perkara yang sangat-sangat mudah tapi susah untuk melaksanakan pada zaman kini. Huraian daripada langkah yang pertama adalah semasa hamil, ibu seharusnya memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Selain membawa ketenangan dalam diri, tentunya ada barakah tersendiri. Kemudian setelah bayi lahir, teraturkanlah setiap hari dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Hal ini supaya apabila anak sudah meningkat umur, mereka akan terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah. Apalagi dengan fikiran mereka yang masih suci dan mudah menerima. Cara mendidik anak menurut Islam selanjutnya dengan mengajar dasar-dasar Islam. Dalam kitab Al-Amali dari Iman Al-Bakir dan Iman Al-Syadi mengatakan mengenai tahap awal memperkenalkan anak pada Allah SAW. Disebut bahawa pada usia 3 tahun, ajarkan kalimat Tauhid La ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan anak kalimat Muhammadur Rasulullah. Seterusnya adalah huraian bagi langkah yang ketiga. Sejak balik, ibu bapa haruslah membiasakan anak-anak untuk mengambil air wuduk dan mengikuti pergerakan solat, meskipun belum benar sama sekali. Jika anak-anak sudah terbiasa melihat orang tuanya solat dan meniru setiap pergerakannya, kelak akan lebih mudah untuk diajar. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Suruhlah anak-anakmu solat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkan solat setelah umur 10 tahun.
dan pisahkanlah tempat tidurnya. Raya yang terakhir adalah mengajar anak bersedekah dan memberi. Islam mengajar untuk banyak memberi, baik dengan orang yang mampu ataupun tidak. Rasulullah mengajar hal ini berkali-kali, seperti layaknya Uthman bin Affan yang kekayaannya masih terjaga hingga kini, dan seterusnya oleh para keturunannya. Janji Allah itu pasti, semakin banyak kamu memberi, semakin melimpah ruah nikmat yang Allah akan beri, entah dalam bentuk apa dan tidak terduga. Wallahu a'lam. Kesimpulan dan pengajaran berdasarkan perbincangan, dapatlah saya simpulkan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sosial anak-anak. Terdapat beberapa pengajaran daripada peranan ibu bapa dalam pembinaan keluarga harmoni. Salah satunya ialah ibu bapa haruslah memberi didikan agama dan moral kepada anak-anak supaya dapat melahirkan anak-anak yang rasional dan toleransi. Untuk melahirkan anak-anak bersosial baik, ibu bapa perlulah menyedari akan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang mulia. Tegasnya, rumah tangga merupakan kebun yang subur untuk melahirkan insan yang berjiwa luruh dan bersosial mulia. Sekian, terima kasih daripada kami. Kami harap video ini akan memberi manfaat kepada semua orang.